Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal One Piece. Tapi bukanlah pasal episod ke apa ke, just aku nak ambil satu topik dekat dalam One Piece ni yang aku rasa interesting untuk dibincangkan dan dibahaskan lah. Okay, isu dia adalah isu racism. Dekat dalam anime ni memang banyak lah isu dunia sebenar kan. Dekat dalam anime ni memang banyak. Dan especially One Piece dia ada banyak isu lah. Ada slavery, racism, dan ada world domination semua kan. Dan hari ni aku nak sentuh pasal racism. Racism ni apa yang kita tahu adalah satu perasaan kebencian lah terhadap sesuatu kaum atau ni kan. Kita ada perasaan prejudice, perasaan takut terhadap sesuatu ni hanyalah sebab kaum tu sendiri. Dan kita boleh nampak isu racism ni sangat ketara melalui satu kaum ni, iaitu kaum Fishman dekat Fishman Island. Yang mana orang racist terhadap dia ni sebab features muka dia dan tubuh badan dia yang menyerupai ikan lah. Mungkin sebabkan inilah yang menyebabkan orang jijik, orang takut, orang pandang hina dekat kaum Fishman ni. Okay. Tapi isu racism ni tak berhenti setakat macam kau nampak macam dia ni benci sebab dia ni bentuk muka ikan, takut semua. Dia tak berhenti kat situ. Dia pergi lebih jauh lagi melalui beberapa watak lah dekat dalam situ One Piece ni kan. Okay, yang pertama sekali adalah Queen Otohime. Queen Otohime ni yang kita tahu dia adalah pemaisuri kepada Fishman ni. Dan kita nampak usaha dia ni nak mendamaikan hubungan di antara kaum dia dengan kaum dekat surface. Okay. Apa yang dia cuba? Dia buat petition, dia buat ceramah untuk nak bagi kesedaran dekat kaum-kaum dia supaya sedar yang cukup-cukup lah, berhentilah untuk kita racist, kita tak perlu takut dengan diorang juga manusia apa semua. Dan dia berusaha untuk buat manusia ni percaya kat kaum dia yang kaum dia ni pun okey, macam tu. Dan usaha dia ni kita boleh nampak lah, usaha dia ni hampir-hampir nak berjaya lah. Dan ada orang yang dah berubah sebab dia, contoh macam Don Quixote, Miosgard kan. Cumanya tak sempat dia nak menjayakan cadangan tu, dia dah dibunuh oleh Hody Jones. Tapi kat sini kita boleh nampak karakter dia, walaupun dia dibunuh dan dia tahu siapa yang bunuh dia, which is dia bagi tahu kat Shiroshi kan. Dia cakap supaya tak bagi tahu benda tu, tak sebar benda tu, supaya dia tak nak menyebarkan kebencian tu. Dan dia juga pesan lah supaya jangan disebarkan kebencian ni kepada generation akan datang. Sebab diorang ni masih masih ibarat kain putih yang belum dicemari kan oleh kebencian racism ni kan. Jadi dia tak nak macam tu. Dan yang watak yang kedua adalah Fisher Tiger, yang mana dia ni ketua Sun Pirates kan. Tapi sebelum dia jadi ketua Sun Pirates tu, dia mengembara dan sepanjang pengembaraan dia tu, dia dah menerima berbagai kutukan dan hinaan dan racist punya layanan lah terhadap dia kan, sebab dia adalah seorang fishman. Jadi dia ni boleh kata dia ni dah menghadap racism ni secara depan mata. Jadi dia dah tahu benda tu dan dia ada rasa kebencian dekat manusia ni kan, sebab dia dah dilayan teruk macam tu. Jadi dia pun sendiri ada perasaan racist terhadap manusia tu. Cumanya dia ni hanya dia ada perasaan tu je, tapi dia tak bertindak lah. Dia tak pukul, dia tak layan dengan teruk. Dia layan manusia ni sama je macam ni kan. Dia layan dengan baik lah. Dan kita boleh nampak benda ni bila dia hantar koala tu, seorang budak manusia hantar balik kat kampung dia. Dan sebab dia ada rasa kesian lah dekat koala ni kan. Walaupun dia ada perasaan racist tu. Sebab apa aku kata racist tau? Sebab kita boleh nampak bila saat dia nak mati, dia dah blood loss dah banyak ni kan, hilang darah banyak. Dan darah itu susah lah nak cari. Dan darah yang ada, dia ada darah manusia untuk dia nak transfer kat dalam diri kan. Tapi dia cakap apa tau? Dia kata, a demon inside me would allow my body to have a human blood. Sebab apa? Maknanya demon yang dia cakap tu tak bagi dia untuk dia nak, tak benarkan dia untuk nak ambil darah manusia ni masuk dalam badan dia. Maknanya demon tu apa? Demon tu adalah perasaan racist dia tu lah. Perasaan racist dia tu terhadap manusia tu, itulah demon yang menghalang dia untuk nak ambil darah tu. Dan
dia lagi rela mati daripada ada darah manusia dalam badan dia. So benda tu dia menunjukkan dia adalah seorang yang rasis dan tapi dia cakap dia benci benda tu. Dia tak suka perasaan rasis tu, tak suka perasaan tu. Dan dia kata benda ni boleh diubah hanyalah dengan generasi-generasi baru. Maknanya orang-orang macam Koala ni, generasi yang akan datang yang tak tahu pun pasal kebencian ni, yang masih lagi macam Otto Himen cakap, masih suci, masih tak ni kan. Cumanya jangan cerita kat diorang pasal benda-benda yang berlaku kat diorang ni supaya kebencian tu tak disebarkan lah. Dan itulah apa yang watak ketiga ni buat, iaitu Arlong. Arlong ni dia sama macam Fish Tiger, cuma dia ada beza sedikit yang mana pernah nampak racism tu berlaku depan mata dia juga, dia mengalami juga benda tu. Cumanya berbeza dengan Fish Tiger, dia ni act upon it. Dia pukul, dia layan dengan teruk. Dan kita boleh nampak waktu East Blue Arc yang mana dekat tempat Nami, dia macam mana berapa tahun dia tawan kampung Nami tu, kutip duit cukai apa semua kan, kutip duit perlindungan apa semua, dan siapa yang tak bayar apa memang kena bunuh apa semua kan. Dan dia lakukanlah benda tu sebab dia rasa kaum dia lebih superior daripada manusia. Dan dia juga yang sebar kan dekat fishman yang kecil-kecil, kaum next generation fishman ni, yang budak-budak ni, dia cerita pasal manusia ni teruk-teruk apa semua kan. So dia dah sebarkan kebencian tu daripada kecil. Dan yang mana disebabkan penyebaran kebencian ni lah yang membentuk watak keempat ni, iaitu Hody Jones. Okay, Hody Jones ni sebenarnya adalah, macam mana cakap, dia kesan daripada racism yang dah dipupuk daripada dia kecil lah, yang dah disebarkan. Sebab apa tau? Sebab Hody Jones ni dia tak pernah encounter, dia tak pernah ada personal experience dengan manusia, personal experience racism punya experience ni dia tak pernah ada. Dan dia ni tak pernah keluar pun daripada Fishman Island tu. Ibarat macam dia kat bawah tempurung, tapi dia ni ada perasaan kebencian yang kuat terhadap manusia. Disebabkan apa? Disebabkan penyebaran cerita-cerita kebencian daripada senior-senior dia. Walaupun dia tak pernah melalui semua ni, tapi kebencian dia sebenarnya lagi kuat tau daripada senior-senior dia. Sebab dia ni daripada kecil dah dipupuk macam ni, dan kebencian tu dah ditanam daripada kecil. Which is tempoh masa yang lama lah nak compare to Arlong, compare to Fish Tiger, yang mana dia awalnya tak ada pemikiran macam tu pun. Tapi bila dah besar, dah keluar, dah jumpa manusia ni, baru dia dapat experience tu. Kebencian tu baru terbentuk dalam diri dia. Tapi budak-budak ni, dia daripada kecil, dan budak ni kan senang terpengaruh kan. Dan dia ni sebenarnya lagi radikal lah daripada Arlong ni. Sebab contoh Arlong, dia hanya pukul dan bunuh just nak set example, nak bagi orang takut sebab nak kutip duit, nak tunjukkan superiority je lah. Tapi dia ni macam Hody Jones ni, dia bunuh tanpa sebab apa semua. Memang semata-mata sebab nak show off dia tu bangsa yang superior je daripada kaum lain. So pada aku, isu racism ni sangat diceritakan dengan baik lah dekat dalam One Piece ni kan. Okay, Oda sampaikan tu dengan sangat baik, yang mana benda ni dah disetupkan lama apa semua. Dan peak dia adalah nak menunjukkan yang racism ni bila kita tak kontrol, bila kita sebarkan kebencian-kebencian ni kan, dia akan membuatkan generation-generation akan datang ni akan membuatkan dia orang ada rasa kebencian terhadap kaum lain ni yang sangat kuat. Yang mana apa yang aku boleh dapat lah sebagai orang Malaysia, sebagai pembaca One Piece, apa yang aku boleh dapat untuk diri aku sendiri, aku nampak yang mana especially macam negara kita, negara yang multi-racial kan, ada banyak kaum, ada Cina, ada India, ada Kadazan apa semua, ada orang Sabah, Sarawak semua kan. Okay, untuk mencapai keharmonian dan keamanan negara ni, kita memang nak kena ada hubungan yang baik tau dengan kaum-kaum lain ni. Sebab kita bukan mono-ethnic country macam Jepun, macam Korea, yang mana diorang ni komposisi bangsa diorang memang majoriti besar dekat dalam negara diorang tu, macam 90% macam tu lah kan, dekat dalam negara diorang. So tak susah untuk isu racism ni, tak besar tau. Sebab orang-orang yang datang kat negara tu tahu yang diorang ni adalah pendatang, dan negara tu adalah negara Korea tau. Tapi berbeza dengan negara kita disebabkan dah diletakkan berbagai-bagai bangsa dekat negara kita ni. So kita
kena ada hubungan yang baik untuk mencapaikan keamanan dan keharmonian negara kita. Dan aku rasa melalui cerita One Piece ni kita boleh nampak lah implikasi yang akan berlaku sekiranya kita menanamkan rasa kebencian terhadap kaum lain kepada generasi muda kita nanti. Yang masa bila dah besar nanti dia orang akan membenci kaum lain ni tanpa sebab. Dan aku rasa Malaysia ni did a very good job lah. Kan kita tengok pada hari ini pun kita boleh hidup dengan aman, damai walaupun ada macam-macam bangsa dekat negara kita kan. Kita boleh respect kaum lain dan kaum lain juga respect kita. Cuma aku rasa adalah beberapa insiden ke apa ke yang benda tu create issue kan. Tapi benda tu memang kita susah lah nak elak 100% kan. Sebab kita negara yang macam cakap berbilang bangsa dan masing-masing nak jaga hak masing-masing. Cumanya aku rasa kita boleh mengurangkan benda-benda macam tu dengan cara kita mengenali kaum lain tu. Sebab aku rasa bila kita lagi kenal sesuatu kaum ni dan diorang juga kenal kita sebenarnya macam mana kan. Jadinya benda tu bila ada satu pemahaman tu kita akan lebih respect diorang dan diorang akan lebih respect kita lah. Betul lah macam orang cakap lah, tak kenal maka tak cinta kan. Dan sempena bulan kemerdekaan ni marilah kita bersama-sama membentuk sempena bulan kemerdekaan dan semangat kebersamaan dalam Malaysia ni. Kita sebagai rakyat Malaysia marilah kita bersatu. Dan kebetulan pada hari mereka nanti 31 Ogos live action One Piece akan rilis. So jangan lupa untuk tengok. Assalamualaikum.